Takbir! 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 Dengan bismillah berjuang melangkah berpaksi ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu bijak angkas dan perkasa, lafaz yang dituju benar berhebat. Para hadirin dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadur Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Zulkifli bin Haji Ismail, Persujaya PAS Negeri Melaka, merangkap Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Yang berusaha Tuan Nasri bin Sheikh Abdul Aziz, Pengarah Program Himpunan 5K, merangkap Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka. Yang berbahagia Tuan Haji Bakri Jamaluddin, Timbalan Persujaya 1 PAS Negeri Melaka. Ustaz Imran bin Abdul Rahman, Timbalan Persujaya 2 PAS Negeri Melaka. Ustaz Sudin bin Noh, Timbalan Persujaya 3 PAS Negeri Melaka. Yang dikasihi Tuan Guru Maulana Muhammad Khairi bin Aziz, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Melaka. Puan Hajah Kintan binti Man, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Melaka. Ustaz Muhammad Al-Hafiz bin Yahya, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Melaka. Seterusnya, Ahli Jawatan Kuasa Harian Perhubungan PAS Negeri Melaka, Dewan-Dewan dan seluruh saf kepimpinan. Tidak dilupakan yang dipertua kawasan-kawasan Negeri Melaka, Ahli Jawatan Kuasa PAS kawasan-kawasan, cawangan-cawangan, ahli-ahli PAS Negeri Melaka, pendukung dan penyokong, serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Mega berarak indah berbalam, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam, awal bismillah pembuka bicara. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya dipertemukan kita di dalam satu himpunan 5K pelancaran jentera pilihan raya dan kempen PAS Pilihanku 4.0 peringkat PAS Negeri Melaka. Himpunan dan majlis kita pada malam yang berbahagia ini akan dimulakan dengan alunan zikir Asma'ul Husna, diikuti nyanyian lagu Negaraku, lagu Melaka Jaya dan lagu rasmi Parti Islam Malaysia PAS. Para hadirin dan juga dif terhormat dipersilakan untuk berdiri.
Testing, 1, 2, 1, 2, testing. Okey, minta maaf technical sikit. Terima kasih kepada para hadirin yang begitu semangat walaupun terhenti seketika. Saya ucapkan terima kasih dan semangat yang ini diteruskan. Kita laungkan takbir untuk diri kita sendiri. Takbir! 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 Terima kasih. Patik kenanga indah. Patik kenanga indah di semat. Gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Helmi bin Saleh, Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Melaka, untuk memimpin pembacaan doa pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwah almarhum wal marhumah min abaina wa ummahatina wa jaddatina wa li muallimina wal ikhwanina minal mujahidin fi sabilillah, wa khususan arwah min usratina wa khususan liman nawainahum syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحدت على نصرة شريعتك، فوسك اللهم رابطتها فوسك اللهم رابطتها فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيا بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك وأمسها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, Ya Rahman Ar-Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah, berkatilah majlis kami pada malam ini dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Rahman Ar-Rahim, Engkau mengetahui akan hati-hati ini telah berkumpul kerana kasih-Mu, kerana kasih-Mu, Ya Allah, bertemu dan patuh kepadamu, Ya Allah, bersatu memikul dakwah-Mu, dan hati-hati ini telah berjanji setia mendaulatkan dan menyokong syariat-Mu, Ya Allah. Maka eratkanlah akan ikatannya, kekalah kemesraan hati ini, tunjukkanlah ia ke jalan yang sebenar, limpahkanlah dengan cahaya-Mu yang tidak pernah padam, dan lapangkanlah dengan iman dan takwa. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, ya qawiyyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik.
Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi hadzal majlis fi ri'atillah ya akramal akramin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Helmi bin Saleh atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Tuan Asri Sheikh Abdul Aziz selaku pengarah program himpunan 5K, pelancaran jentera pilihan raya dan kempen PAS pilihan 4.0 peringkat negeri Melaka untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada tuan pengacara majlis yang dihormati, yang diraikan tetamu istimewa kita pada malam ini, yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS merangkap Menteri Kasa, yang berusaha Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail, Pusurujaya PAS Negeri Melaka, Timbalan Pusurujaya 1 Tuan Haji Bakri Jamaluddin, Timbalan Pusurujaya 2 Ustaz Imran Abdul Rahman, Timbalan Pusurujaya 3 Ustaz Sudin Noh. Seterusnya yang diraikan seluruh yang dipetua PAS kawasan-kawasan, kepimpinan Badan Pembangunan PAS Negeri Melaka, ketua-ketua Dewan, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, seluruh pimpinan di semua peringkat, ahli-ahli serta penyokong PAS yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, saya ingin memanjangkan syukuran kepada Allah SWT pada malam ni. Dengan izinnya kita dapat berkumpul untuk satu tujuan, iaitu kita ingin menunjukkan sifat kesediaan ataupun memberi isyarat PAS Negeri Melaka telah bersedia untuk menghadapi PRU yang ke-15 yang akan diadakan pada bila-bila masa. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini adalah petugas-petugas parti yang bakal menggerakkan jemaah kita menghadapi PRU yang ke-15 ini, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, yang berhormat Timbalan Presiden dalam kesibukan sebagai menteri, dapat juga hadir ke Negeri Melaka bagi merasmikan pelancaran jentera pilihan raya PAS Negeri Melaka dan juga pelancaran kempen PAS Pilihanku 4.0. Dan insya-Allah perkara ini tidak akan berjaya jika tidak mendapat sokongan daripada akar umbi, ahli serta penyokong PAS. Dan saya mengharapkan program pada malam ni
dapat memberi suntikan semangat ataupun perjuangan untuk kita terus berjuang memenangkan calon kita pada PRU ke-15 ini, insya-Allah. Hari sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man kerana sudi meluangkan masa untuk sampai ke bumi Melaka, dan juga kepada Yang Berusaha Tuan Guru Profesor Jaya PAS Ustaz Zulkifli Haji Ismail kerana memberi kepercayaan kepada saya dan juga barisan ahli jabatan urus setiap program di kalangan pimpinan peringkat negeri pemuda muslimat Jabatan Amal yang sama-sama bertungku lumus selama seminggu dalam kita menyiapkan pasarana tapak lokasi program kita pada malam ini. Hari kata semoga pada malam ini kita mendapat suntikan semangat daripada pimpinan kita untuk kita terus bergerak menghadapi PRU ke-15 dan juga PRN Negeri Melaka yang ke-16, insya-Allah. Dengan itu anda sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Asri bin Syekh Abdul Aziz atas ucapan alu-aluannya tadi. Sebelum kita meneruskan agenda, saya mohon kepada yang hadir pada hari ini, program himpunan kita pada hari ini disiarkan secara live dari page PAS Negeri Melaka. Jadi saya mohon kepada semua yang hadir pada hari ini untuk support page kita, iaitu page PAS Negeri Melaka, untuk kita like, share dan komen di situ. Sebabnya kita nak promosi di dalam alam maya juga untuk program himpunan 5K kita pada malam ini. Duduk sekawan si burung unta, tapi keramat di waktu malam. Tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuan kami meminta, kata azimat penutup kalam. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Haji Zulkifli bin Haji Ismail, Pusujaya PAS Negeri Melaka, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan majlis dengan penuh takzim. Mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala qudwatina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala jami'i ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadil pengurusi majlis, yang saya kasihi Al-Fadil yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS Pusat, merangkap Menteri Kasa. Yang saya kasihi Pesuruhjaya PAS Negeri, Pesuruhjaya 1 Al-Fadil Tuan Haji Bakri, Pesuruhjaya
2 Al-Fadil Ustaz Imran dan Pesuruhjaya 3 Al-Fadil Ustaz Sudin bin Nuh. Seterusnya yang saya kasihi seluruh kepimpinan perhubungan PAS negeri, kepimpinan dewan-dewan, ulama, pemuda dan muslimat. Seterusnya yang dipertua PAS kawasan dan yang dialu-alukan lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ahli-ahli PAS yang hadir bersama-sama bagi memberikan sokongan kepada parti dalam pelancaran jentera pilihan raya PAS Negeri Melaka serta dalam program pelancaran PAS Pilihanku. Yang saya kasihi sahabat saya, pengarah kepada program, Saudara Tuan Asri merangkap perhubungan PAS negeri. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita dikunjungi oleh pimpinan yang kita kasihi, Al-Fadil yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang dalam kesibukan beliau sudi untuk menyantuni PAS Negeri Melaka dan seluruh ahli-ahlinya, penyokong-penyokongnya, dengan kesediaan beliau bagi merasmikan program yang sangat penting pada malam ini. Kerana itu saya mengucapkan selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka, mewakili kepimpinan PAS Negeri Melaka, ucapan jazakumullah khairan kathiran yang tidak terhingga. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. PAS adalah merupakan sebuah parti dan gerakan Islam yang menyertai pilihan raya dengan tujuan untuk memastikan bahawa pentadbiran negeri dan negara dapat dicorakkan berlandaskan kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana kita beriman dan kita meyakini bahawa sesungguhnya tidak ada keselamatan, kebahagiaan dan kejayaan melainkan berlandaskan kepada Islam semata-mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang bermaksud, barang siapa yang menghendaki lain daripada Islam sebagai ad-din, sistem dan peraturan hidupnya, maka ia sekali-kali tidak akan diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pada hari akhirat digolongkan Allah di kalangan orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ayat itu mengisytiharkan kepada seluruh manusia bahawa tidak ada kejayaan, tidak ada kemenangan yang hakiki, melainkan apabila ianya berlandaskan dan berpandukan kepada Islam. Kerana itulah kita
Parti Islam se-Malaysia berpegang bahawa di dalam pengurusan dan pentadbiran negara tidak ada sebarang pedoman yang terbaik melainkan kembali kepada pedoman Islam. Untuk itu kita menyertai pilihan raya. Kita berbeza dengan pandangan dan juga fahaman penjajah yang menjajah dunia Islam termasuk negara kita. Mereka berfahaman agama itu religion dengan makna semata-mata mengatur adat dan ibadat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tidak melibatkan hubungan antara sesama manusia. Tidak melibatkan persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan segala aspek kehidupan yang lain. Justru itu, bila mereka menjajah negara umat Islam, mereka membawa masuk fahaman sekular sebagai dasar politik dan pemerintahan. Para ulama dan golongan yang mencintai agama Islam mengambil suatu pendirian yang tegas untuk membetulkan penyelewengan penjajah itu dan mengembalikan landasan politik negara kepada Islam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para ulama mengatakan, inna hayati wa wafati, sesungguhnya hidupku dan kematianku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketaatanku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara hendaklah berlandaskan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu alhamdulillah, perjuangan PAS yang panjang telah diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di dalam kerajaan pada hari ini, dan kepimpinan PAS terus bekerja bersungguh-sungguh dengan momentum yang luar biasa. Sama ada mereka itu menjadi sebagai ketua cawangan, menjadi yang dipertua kawasan, menjadi kepimpinan negeri, menteri besar, ataupun mereka menjadi timbalan menteri ataupun menteri kerajaan, mereka tetap konsisten menghayati Islam dan memperkenalkan Islam secara hal dan praktikal dalam pentadbiran negara. Dan alhamdulillah, kepimpinan kita telah melangkah lebih jauh bagi menyatukan kuasa-kuasa politik umat Islam agar umat Islam mempunyai kekuatan yang lebih besar, menjadi dominan suara mereka di dalam parlimen, sehingga ruang untuk membawa perubahan kepada Islam itu menjadi lebih besar dan menjadi suatu hal yang dapat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Justru itu alhamdulillah, dengan keberadaan kita dalam parlimen sebanyak 18 kerusi sudah tentu belum memadai. Setiap langkah ke hadapan memerlukan peningkatan dan penguasaan di dalam parlimen. Kita memerlukan kerusi parlimen yang besar. Kan itu pimpinan meletakkan 80 kerusi. Suatu perkara yang kita rasa boleh ke tak boleh ni. Tapi bagi golongan yang beriman, allazi nu'minu billah bi annahu ala kulli syai'in qadir, yang beriman dengan Allah, bahawa Allah atas segala-galanya berkuasa, maka hal itu tidak jauh daripada kekuasaan Allah untuk menjadikannya sebagai suatu kenyataan, sama ada dalam waktu yang hampir
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa yang perlu ialah kita menyambut arahan pimpinan. Kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Kita menjadikan perjuangan kita membantu kepimpinan kita di dalam langkah-langkah mereka untuk menegakkan Islam di bumi yang tercinta ini sebagai ibadah kita, sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pelancaran pilihan raya, jentera pilihan raya PAS negeri ini, seperti yang disebut oleh sahabat saya, pengarah program pelancaran tadi, adalah merupakan sebagai isyarat dan tanda bahawa PAS negeri Melaka bersedia untuk mengharungi pilihan raya yang ke-15. Bersedia untuk membantu kepimpinan bagi mereka mencapai langkah-langkah yang telah diputuskan. Bersedia untuk memastikan Islam itu tertegak sebagai landasan politik dan pentadbiran negara ini. Justru itu kita berharap dengan pelancaran pada malam ini, berserta dengan pelancaran PAS pilihanku, seluruh ahli daripada rumah dan cawangan sehingga kepada kawasan dan negeri hendaklah bergerak dan menawarkan tenaga dan sumbangan bagi mencapai maksud dan tujuan tersebut. Allah lah yang menyaksikan. Dulu zaman almarhum Ustaz Ismail Darus, ketika dia berceramah dalam gelap di Kelantan, ceramah pun pakai kuasa yang dijana oleh bateri. Tak ada siapa percaya PAS akan sampai ke tahap ini. Tetapi pimpinan yang beriman, yang yakin bahawa kerja ini kerana Allah, maka dibantu oleh Allah, terus berjuang sehingga akhirnya pimpinan dan ahli-ahli yang percaya dan yakin itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemenangan demi kemenangan Islam di negara kita ini. Oleh itu, seluruh ahli PAS yang saya kasihi, hendaklah kita terus beristiqamah dan bekerja dengan bersungguh-sungguh selepas daripada ini, sehingga kita memasuki pilihan raya dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan bagi mencapai kemenangan Islam di negeri Melaka ini dan di negara kita, insya-Allah taala. Justru itu saya mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran yang tidak terhingga kepada yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS Pusat, merangkap Menteri Kasa yang sudi hadir pada malam yang berkat ini untuk merasmikan pelancaran yang kita lakukan sebentar lagi, insya-Allah taala. Saya mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Sekadar itu sebagai kata-kata aluan, terima kasih kepada seluruh panitia program yang telah bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk menjayakan program pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh kepimpinan yang telah menggembeling kedatangan ahli dan pendukung parti. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat daripada kalangan ahli dan pendukung-pendukung PAS. Jazakumullah khairan katsiran wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Zulkifli bin Ismail, Pusujaya PAS Negeri Melaka, di atas ucapan yang disampaikan tadi. Semoga kita mendapat bekal semangat yang boleh diterjemahkan dalam bentuk amal, dan gerak kerja kita untuk memenangkan PAS kali ini, PRU 15 kali ini di bumi Melaka bersejarah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita supaya berjuang dengan harta benda terlebih dahulu daripada nyawa kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya harta dan wang ringgit dalam perjuangan, selain sifat manusia yang sukar untuk melepaskan harta yang diusahakan untuk perjuangan. Oleh itu, marilah sama-sama kita sahut firman Allah tadi dengan berbentuk berinfak. Dengan ini saya melancarkan kutipan dana pilihan raya umum ke-15 bagi PAS Negeri Melaka. Kita minta petugas-petugas kita daripada Jabatan Amal, daripada Mahad Ar-Rahmah, daripada Jabatan Mahasiswa, untuk sama-sama kita turun hari ini dengan berbekalkan beg berwarna putih. Kita masuk setiap penjuru yang ada, setiap mana yang dikatakan oleh Tuan Guru Pusujaya tadi. Nak menang perlukan ada perjuangan, nak menang perlukan ada pengorbanan. Jadi saya menyeru, kita tak nak duit yang warna biru cair tu, kita nak warna purple ke atas. Jadi insyaAllah, pungut sepungut celah-celah mana sekalipun, kita nak sampaikan. Sebab kita dah menghadapi PRN yang lalu, kita nak PRU ni, Parlimen, bukan sikit duit yang kita nak bawa. Jangan lupa naik ke pentas. Yang pentas ni insyaAllah, kalaulah Parlimen baling boleh mendermakan cincin emas dan hartanya untuk perjuangan, kenapa kita di bumi Melaka tidak boleh buat? Kata nak menang, kata nak tu, kata nak ni, tapi hari ni buktikan tak ada 30,000 jangan keluar kita daripada sini. InsyaAllah, untuk membawa PRU ni. PRU nak banyak pakai duit, nak berjuang juga, tapi nak perlukan dana. Oh, saya kena juga. Allah. Terus saya minta ke MC ya. Jangan malu-malu pentas demo, minta kat celah-celah semua tu. Dekat bahagian peniaga pun boleh minta. Belakang ni ada tempat peniaga. Boleh masuk sekali. Round 2, kata pengarah program malam ni, round 3 kali pun tak apa. Jangan buat baliklah duit lagi tu. Keluarkan yang ada dalam kocik, keluarkan. Jangan simpan-simpan. Kita dah dengarlah kata-kata semangat daripada Pusujaya. Takkanlah tak boleh nak keluarkan lagi kan? Boleh, insyaAllah. Rakyat Melaka mesti nak menang kali ni. ونقول يا أمة السلام ونناوي السقام ونطفئ الظلام سنضيء العالم بنور الإسلام
di samping kita meneruskan agenda kita, para penderma, teruskan berjalan, slow tak apa. Kita masih menanti sampai pukul 12 kat sini. Jadi insyaAllah boleh minta sekali lagi. Dia ada lagi tu terselit-selit nak disampaikan tu. Kita meneruskan lagi untuk program kita pada malam ini. Daun semuluh di Pekansari, batang jemari rebah ke bumi. Madah dihulus sembah diberi, kalam perasmi hajatnya kami. Majlis diteruskan lagi dengan acara kemuncak taujihat dan ucapan perasmian daripada Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, dengan majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan himpunan kita pada malam ini. Majlis dengan ini mempersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وآله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Yang dihormati pengacara majlis, yang bahagia Al-Fadhil Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail, Suruhjaya PAS Negeri Melaka, yang saya hormati timbalan-timbalan Suruhjaya PAS Negeri Melaka dan seluruh anggota harian Badan Perhubungan PAS Negeri, yang saya hormati ketua-ketua Dewan Pemuda Muslimat, urusan ulama, Dewan Ulama, Dewan Himpunan Penyokong PAS dan As-Sabiqun, seluruh sah kepimpinan parti di semua peringkat, hadir-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, PAS Negeri Melaka mencatatkan rekod semangat bagi membuktikan kejayaan dan menyumbang parlimen dalam pilihan raya akan datang, insya-Allah. Himpunan kita malam ini bukan himpunan biasa-biasa. Himpunan arahan kepada pekerja dan petugas parti. Bukan sekadar himpunan untuk dengar ceramah kuliah, lalu kita balik dengan tidak membawa sesuatu pelan tindakan. Himpunan malam ini himpunan jentera, pelancaran jentera pilihan raya. Seolah-olah saya sedang berdiri di hadapan tentera-tentera yang akan bertugas bila tamat acara malam ini. Isma'u wa'u, dengar baik-baik dan patuhlah. Tuan-tuan sekalian, keberadaan kita dalam perjuangan Islam adalah keberadaan yang dituntut oleh syarak, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebahagian di antara tuntutan dalam kalimah syahadah yang kita ucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua orang A'rabi, orang Badui, mari jumpa Nabi di Mekah. Bertanya Nabi sesuatu yang dia ingin mengetahui, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia belum masuk Islam. Dia bertanya Nabi SAW, ya Muhammad, kemana-mana saja aku pergi, orang bincang tentang kamu, orang bicarakan tentang kamu, sama ada di tempat awam, di padang-padang ternakan, di kedai-kedai, di pasar-pasar, semua orang bicarakan tentang kamu, wahai Muhammad. Aku nak tanya kamu, apa yang kamu bawa sebenarnya?
hingga semua orang bicarakan tentang kamu. Dan Nabi menjawab, aku hanya menyuruh mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Mendengarkan kalimah tersebut, lalu berkata Arabi ini, kata Badu ini, ya Muhammad, haza amrun takrahul muluk. Inilah kalimah-kalimah yang menyebab kamu dibenci oleh pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah di dunia ini. Kalimah inilah ya Muhammad. Lalu jawab sahabatnya, izan sayuharibukal arab wal ajam. Kalau inilah kalimah yang kamu bawa ya Muhammad, kamu akan diperangi oleh Arab dan bukan Arab. Ini membuktikan bahawa kalimah syahadah bukan saja tidak disenangi, bahkan dia bukan jalan yang mudah dan laluan yang mudah. Walaupun Allah Ta'ala Maha berkuasa memenangkan Islam, namun Allah Ta'ala meletakkan syarat, meletakkan jalan-jalannya, wasilah-wasilah yang mesti dia lalui, mihnah dan kesabaran yang sangat kuat yang perlu ada kepada pendukung perjuangan Islam. Kita mesti memahami bagaimana kemenangan Islam hanya dapat dicapai bila berlakunya pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita mencapai kemenangan. Bukalah Al-Quran, bukalah hadis Nabi SAW. Semua bila Allah bicarakan soal kemenangan Islam, Allah pasti akan menyebut tentang pertolongan Allah. Firman Allah Ta'ala, iza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kamu akan melihat kemenangan. Kemenangan datang selepas nasrullah, pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Maknanya pertolongan Allah adalah syarat, prasyarat kepada kemenangan Islam. Ya. Bahkan kalau kita buka dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan-jalan kepada kemenangan yang sebenar. Semua jalan-jalan kemenangan tidak akan dapat dicapai tanpa pertolongan Allah. Maka syarat pertama, hendaklah rapat hubungan dengan Allah Ta'ala. Hendaklah dekat dengan Allah. Sebagaimana pesanan Sayyidina Umar Al-Khattab kepada tentera-tentera Islam, kalau perangai akhlak kamu sebagaimana akhlak musuh, Allah tidak akan tolong kamu. Maka kerana itu, kita mestilah berusaha melengkapkan sifat-sifat yang turunnya, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah ada jadual, Allah ada aturan dia. Kita berusaha, tapi jadual ditentu oleh Allah. Kadang-kadang Allah sengaja menangguhkan kemenangan Islam. Kadang-kadang sengaja Allah Ta'ala melewat-lewatkan kemenangan. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kemenangan, kemudian kalah, kemudian menang, kemudian kalah. Semua itu proses mematangkan pejuang-pejuang PAS dalam perjuangan Islam. Kita sebagai parti antara yang awal dalam sejarah negara, kita menuntut bukan saja kemerdekaan sebuah negara, kita menuntut supaya bumi Allah ini mesti ditadbir dengan peraturan yang diturun oleh Allah. Maka kan itu perjuangan tidak selesai dengan hanya mencapai kemerdekaan. Perjuangan tidak selesai dengan kita menang pilihan raya. Perjuangan tidak selesai bila kita hanya berkuasa di peringkat negeri. Tapi kita mesti memastikan mengisi kemenangan tersebut supaya rahmat Allah Ta'ala turun dalam negara. Keberkatan dapat pada rakyatnya. Keadilan dirasai oleh semua bangsa dan kaum. Sehingga mereka merasakan bahawa lebih baik berada di bawah pentadbiran Islam berbanding agama mereka sendiri. Inilah yang berlaku di Mesir. Inilah yang berlaku di Spanyol dalam sejarah tamadun Islam yang panjang. Membuktikan kepada kita betapa pentingnya pengisian, dan tidak mungkin kita mampu mengisi kemenangan
kalau rumah-rumah kita tidak diisi dengan Islam dalam rumah tangga kita? Maka prasyarat yang kedua, pastikan bahawa rumah tangga kita dihidupkan suasana Islam dalam rumah tangga kita. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka yang bahan bakarnya manusia-manusia dan batu-batu, yang dijaga oleh malaikat yang keras, yang tidak pernah durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati keluarga-keluarga kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita bina kekuatan di kalangan ahli-ahli kita supaya semua kita menjadi penyambung kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu kemenangan bukan hanya terletak pada kursi pilihan raya. Kemenangan asas ialah kita melibatkan diri menjadi penolong-penolong kepada agama Allah. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi Isa ibn Maryam kepada Bani Israel, pesanan supaya semua menjadi penolong kepada agama Allah. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, menjelang pilihan raya ke-15, ramai yang tanya saya bila pilihan raya nak diadakan. Saya ingin mengajak kita semua kepada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Arabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'datta laha? Qala hubbullah wa rasulih. Qala wa anta ma'a man ahbabta. Satu hari seorang Arabi datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ini bertanya Nabi, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Bilakah kiamat? Tapi sampai malam ni tak ada lagi alipah mari jumpa saya, ustaz, bila kiamat. Tak jumpa lagi. Yang mari banyak tanya bila pilihan raya. Sahabat Nabi jumpa Nabi tanya bila kiamat. Sesuailah kerana baginda Rasulullah. Cuma saya ingin berkongsi jawapan Nabi kepada kita semua malam ni. Bila sahabat ni tanya bila kiamat, Nabi tanya balas dia, kamu buat persiapan apa untuk menunggu kiamat? Saya nak tanya yang tanya bila pilihan raya, saya nak tanya, apakah persiapan anda untuk hadapi pilihan raya ke-15? Macam orang Melaka. Ya. Saya turun ke banyak negeri. Suka kita tanya bila pilihan raya. Mungkin kerana semangat yang tinggi, sebab rasa lama tak mengundi. Ataupun mungkin kita rasa bahawa insya-Allah kali ini kemenangan berpihak pada PAS dalam pilihan ke-15. Bila Nabi tanya sahabat itu, apakah persiapan kamu untuk hadapi kiamat? Menarik jawapan sahabat ini. Ya. Bila sahabat ini kata, ya Rasulullah, qala hubbullah wa rasul. Ya Rasulullah, aku ada satu je, kecintaanku pada Allah dan Rasul. Itu yang aku bawa untuk bertemu Allah di hari kiamat. Lalu kata Nabi, anta man ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang yang kamu sayang di akhirat. Saya yakin tuan-tuan yang tanya bila pilihan raya, tuan-tuan akan bersama kemenangan PAS dalam pilihan raya, insya-Allah. Kita menyedari betapa besarnya makna kemenangan Islam. Kerana kemenangan ini dirindui oleh semua umat Islam, bahkan yang bukan Islam.
Dunia mengharapkan satu sistem yang adil. Setelah ribuan tahun keadilan Islam, keadilan dunia, dunia sudah tidak berlaku adil. Tidak adil dalam sistem ekonomi, tidak adil dalam sistem sosial, dalam perundangan, dalam mengagih kekayaan negara. Dunia tidak berlaku adil kepada orang miskin. Dunia tidak berlaku adil pada alam. Semua ini menuntut pada satu reformasi sistem. Kalau negara kita boleh terima budaya yang bukan budaya kita, sistem yang bukan daripada jiwa kita, kita terima sistem barat dalam perundangan, dalam sistem ekonomi, sedangkan kitalah yang mengucap kalimah syahadah, kita telah hilang untuk melihat keadilan dalam sistem Islam. Semua orang menyadari betapa tidak adilnya sistem-sistem ciptaan manusia dan gagalnya sistem tersebut. Namun sayangnya, mereka sudah tidak merasai kemanisan, keindahan sistem Islam. Kenapa? Kerana sejarah ditulis oleh mereka yang menang dalam peperangan. Yang menang tulis sejarah, yang kalah tulis puisi. Kata-kata ini kata-kata yang masyhur. Yang menang tulis sejarah. Oleh kerana yang menang itu bukan Islam, pertembungan itu yang dimenangi oleh bukan Islam, mereka yang menulis sejarah. Mak Kilau ditulis sebagai penjenayah, penentang kerajaan, pengkhianat. Tok Bahaman, Datuk Maharaja Lela di Melaka. Siapa? Dol Said. Negeri Sembilan, Dol Said. Di Melaka, Datuk Naning. Tokoh-tokoh dia lah. Tok Janggut di Kelantan, Amr Rahman Limbong di Terengganu. Semua tokoh-tokoh ini dilabel oleh Inggeris sebagai penjajah. Kenapa? Mereka yang tulis sejarah. Bila keluar filem Mak Kilau, alhamdulillah, kita baru buka mata, baru sedar penipuan sejarah yang ditulis oleh mereka yang menang. Kita perlu betulkan semula. Namun tidak cukup untuk merasai keadilan kepada Islam. Demikian juga budaya liar. Oktoberfest bukan budaya kita. Bukan budaya Melayu, bukan budaya Cina, bukan budaya India, bukan budaya Timur. Budaya yang diimport daripada barat yang mabuk, tunggal langgang, iklan kemungkaran, iklan yang rosak. Kenapa budaya luar kita masuk negara kita? Kita bertembung kerana budaya orang lain. Bon odori bukan budaya kita. Tak ada kena mengena dengan Melayu, dengan Cina, dengan India. Tak ada kena mengena dengan Iban, Kadazan, Murut. Tak ada kena mengena. Kita bawa budaya luar. Walaupun tidak salah budaya ini, tetapi Islam menggariskan batas. Dalam perkara yang melibatkan soal akidah, kita tak boleh kompromi. Bukan tak nak kompromi, tak boleh kompromi. Islam agama yang paling toleransi di dunia. Lihatlah apa yang berlaku ke atas dunia Islam. Pergi ke Mesir, gereja ortodok. Zaman dulu ratus tahun masih lagi ada di Mesir. Membuktikan bahawa Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Dan tidak meruntuhkan agama-agama yang ada. Mungkin Mesir ni jauh orang Melaka nak pergi. Pergi ke Kelantan. Tengok bagaimana agama-agama lain boleh hidup makmur, aman, tenteram. Penganut agama Buddha, mereka bebas mengamalkan agama mereka di Kelantan. Berbagai-bagai patung dibina, tidak ada larangan. Ini menunjukkan keadilan. Keadilan ekonomi. Tidak pernah Islam meletakkan bangsa sebagai asas teras dalam meletakkan agihan ekonomi negara.
Kerana bangsa bukan pilihan. Bangsa bukan pilihan kita. Bangsa ketentuan Allah kepada makhluk dia. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menjadikan kamu laki-laki dan perempuan. Allah yang buat, bukan mak ayah yang menentukan jantina anak. Menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah. Bukan pilihan kita nak jadi Melayu. Bukan pilihan dia nak jadi Cina, nak jadi India. Bangsa Allah yang tentukan. Untuk apa? Lita'arafu. Sekadar untuk kenal. Untuk kenal saja. Tengok, oh ni Cina, ni India, oh ni Iban, ni Kadazan, ni Murud. Untuk kenal saja. Bukan untuk kemuliaan. Warna kulit bukan lambang kemuliaan. Nabi SAW satu hari menegur seorang sahabat, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang memanggil Bilal bin Rabah. Bilal ni kulit hitam. Dipanggil Bilal depan Nabi, ya ibn imra'atus sauda, hei anak pada hamba abdi berkulit hitam. Dia dengar. Nabi kata, ya Aba Zarrin, inna fika mru'un fika jahiliyah atau kama qala. Hei Abu Zar, ada lagi perangai jahiliyah dalam tubuh kamu. Memanggil manusia berdasarkan warna kulit. Satu hari seorang laki-laki Arabi Badui masuk dalam majlis Nabi SAW. Oleh kerana dia mari lambat, dia menjenguk-jenguk, mengintai-intai tempat kosong di hadapan Nabi SAW. Sebab jauh tak dengar, mikrofon tak ada, speaker tak ada masa tu. Dia menjenguk-jenguk tengok kala-kala ada ruang kosong. Kebetulan ada satu ruang kosong depan Nabi. Badui ni melangkah-langkah tu duduk. Ditakdir oleh Allah, duduk sebelah seorang laki-laki yang kaya golongan bangsawan. Badui yang bau masam ada, masin ada, manih ada. Ya. Kita fahamlah badui ni, hidup dia begitu. Ya. Baunya, badannya, pakaiannya, yang menyebabkan sahabat ni rasa tak selesa. Lalu sahabat ni bangun, pindah tempat duduk. Dia bangun, pindah tempat duduk. Nabi tegur dia. Nabi tanya dia, pasal apa kamu pindah? Kenapa kamu pindah? Apakah kamu takut bau wangi, bau busuk dia pindah pada tubuh kamu? Ke kamu takut miskin dia berjangkit dengan kamu? Atau kaya kamu pindah pada dia? Nabi tegur sahabat. Mendengarkan kemarahan Nabi, teguran Nabi, sahabat ni terus minta maaf. Minta maaf pada Nabi, minta maaf pada Badui itu. Ya Rasulullah, maafkan aku. Silap aku ni ya Rasulullah. Lalu disebut pada Nabi, ya Rasulullah, demi menebus kesilapanku tadi ya Rasulullah, aku sanggup bagi separuh hartaku kepada Badui ni wahai Rasulullah. Nak bagi separuh harta dia pada Badui ni. Apa kata Badui itu? Ya Rasulullah, aku tak nak terima harta Rasulullah. Badui tak terima, tak nak. Nabi tanya, kenapa? Jawab Badui, aku takut penyakitnya berpindah pada aku pula ya Rasulullah. Sebab tu kita kena faham, Islam bila dia berlaku adil, memang kepada yang layak. Yang layak terima bantuan, kita kena bantu. Walaupun dia bukan Melayu, bukan Islam sekalipun. Yang layak kena tolong. Walaupun dia bukan sahabat kita, walaupun dia siapa sekalipun. Kerana itu Islam menuntut asas pertama dalam pentadbiran ialah berlaku adil. Berlaku adil, pemimpin dituntut berlaku adil. Sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ni hadis masyhur. 7 gulungan yang layak berteduh di bawah arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan arsy Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin
kena berlaku adil. Oleh kerana itu, keadilan bukan makna sama rata, tapi memberi kepada yang berhak. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari melihat seorang laki-laki Yahudi meminta sedekah. Di laluan manusia dia minta sedekah Yahudi di Madinah. Lalu Sayyidina Al-Khattab memegang tangan Yahudi tadi membawa ke Baitul Mal. Panggil pegawai Baitul Mal. Apakah kewangan negara masih ada? Jawab pegawai itu, masih ada, wahai Umar Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar Al-Khattab, keluarlah sedikit kekayaan keberadaan negara, bagilah pada Yahudi ini. Waktu dia muda, dia menyumbang pada negara. Waktu dia tua, negara kena tolong dia, jaga kebajikan dia. Inilah keadilan Islam yang mungkin tidak dirasai oleh orang Islam dan yang bukan Islam. Kerana lamanya terpisah pemerintah Islam kepada rakyat dalam seluruh dunia. Maka kan itu perjuangan mesti diterus. Allah tidak tanya menang atau kalah, tapi ia akan ditanya apa yang kita buat bila kita menyaksikan Islam diporak-peranda, diperkotak-katik oleh musuh. Maka kan itu Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Kamu menyuruh yang ma'ruf, satu. Kamu mencegah yang munkar, dua. Dan kamu beriman kepada Allah. Walau amanul kitabi lakana khair lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalaulah ahli kitab Yahudi Nasrani, kalau orang Yahudi Nasrani ahli kitab, kalau mereka beriman dengan Allah, tentu mereka lebih baik pada kamu. Kalau dia beriman saja, dia tentu lebih baik pada kita. Bicarakan soal negara, negara yang bukan hanya tidak rasuah, tidak menyeleweng, tidak salah guna kuasa, negara yang bukan hanya adil, negara yang maju, makmur, rakyat dapat manfaat, ekonomi yang stabil, politik yang stabil. Semuanya ada dalam mana-mana negara. Pergi saja negara Skandinavia, tercatat top 10, 10 negara yang paling rendah rasuah di dunia. Bukan negara Islam, negara yang bukan Islam. Pergi tengok negara yang paling bersih, tidak tercatat negara Islam dalam top 10, 10 pertama, negara bukan Islam. Kadang-kadang kita malu pada pelancong Jepun mari negara kita. Dia kutip sampah di negara kita, kita buang sampah. Tengok saja macam mana pasar-pasar malam kita, tengok mana-mana perayaan himpunan kita. Saya nak malam ni kita kena jadi model. Lepas program PAS, pastikan jangan ada sampah ditinggalkan dalam majlis. Boleh? Kita kena buktikan. Saya menteri alam sekitar ni, ya. Saya turun kempen di mana-mana, minta orang jangan buang sampah merata-rata, bahkan jangan banyak guna botol-botol plastik. Masalah besar kita plastik sekarang ni, ya. Banjir kilat antara besarnya ialah plastik. Lautan kita nombor 8 paling cemar plastik di dunia. Ribuan ikan, binatang-binatang lautan termasuk penyu mati disebabkan makan plastik. Kambing-kambing kuruh kering, plastik. Tuan-tuan jumpa lembu di pantai kuruh tu, buka perut dia, plastik. Tapi kalau tuan-tuan jumpa orang yang kuruh kering, dia confirm tak makan plastik, tapi dia tak jaga plastik. Kita kena buktikan nilai-nilai tadi. Oleh kerana itu, himpunan kita malam ni ialah himpunan petugas. Firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Bersiap-siagalah kamu sekadar mana keupayaan kamu daripada segala kekuatan yang ada. Bersiap sedia. Sekadar mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu tak sama orang PAS Melaka dengan PAS Kelantan.
Allah tahu kita kekuatan cawangan kita di Melaka tak sama dengan kekuatan setengah tempat di Terengganu. Bila mari pilihan raya, sama-sama nak menang di Kelantan, nak menang di Terengganu, nak menang di Melaka pun nak menang. Tapi Allah Ta'ala tahu kekuatan. Sesuatu hari bila turun ayat pada Nabi SAW, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ni turun sampai situ dulu. Nabi baca para sahabat. Lalu sahabat-sahabat menangis semua. Masing-masing meletak tangan di muka, menangis terus, menangis isak-isak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, dalam genggaman Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa-apa saja yang kamu lakukan, sama ada kamu zahir perbuatan kamu atau kamu sembunyikan dalam hati, niat dalam hati, lintah dalam hati, yuhasibkum bihillah. Allah kira semua. Semua Allah kira. Yang kita zahir buat atau yang kita terlintah dalam hati nak buat, yuhasibkum bihillah. Allah akan kira semua. Cuma kata Allah, Allah akan ampun siapa yang Allah nak ampun, dan na'udzubillah Allah akan azab sesiapa yang Allah nak azab. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau beginilah ya Rasulullah, binasalah kami ya Rasulullah. Celakalah kami nanti di akhirat kalau semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niat nak buat Allah kira, yang terlintah nak buat Allah kira, yang kasar nak buat Allah kira. Tapi ni ayat Quran, wahyu Allah. Tak lama kemudian Jibril turun membawa sambungan ayat ni. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih, terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, terus sampai akhir pada ayat ni. Nabi baca para sahabat. Barulah nampak sahabat-sahabat ceria, gembira. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nyatakan, Allah tidak akan beban sesuatu yang kamu tak mampu. Allah tidak akan letak bebanan kepada apa yang kamu tak mampu. Allah akan buat apa yang kita mampu. Hari ini saya nak bicarakan, kita perlu maksimalkan kemampuan yang ada dalam pilihan raya. Sebenarnya, semua kita yang hadir mengaku ikhlas hati kita tidak bersungguh untuk memenangkan PAS dalam pilihan raya. Betul. Semangat kita tinggi. Berapa jam kita habis masa untuk jamaah? Berapa ramai yang kita usaha nak tarik mereka untuk sokong PAS dalam pilihan raya? Berbanyak kita adakan engagement, hubungan kita dengan rakan-rakan kita yang lain untuk meyakinkan kita dengan Islam, untuk meyakinkan mereka dengan Islam. Kita akui sebenarnya kita berusaha, tapi kita boleh lebih sikit saja lagi. Saya tengok data di Melaka, ada beberapa kawasan kita hanya perlu dalam 500 undi saja untuk menang. Ya, saya turun beberapa buah negara di seluruh Malaysia ni. Ada kawasan-kawasan jumlah undi itu sikit saja berbanding cawangan yang ada. Bermakna kalau cawangan kerja tambah sikit saja lagi, kita boleh mencapai kemenangan. Ternyata di Melaka dalam peraya dulu, kita lihat benda yang sama berlaku. Kita hanya kalah berapa ratus undi je. Ada tempat-tempat bawah pada 1000 pun. Bermakna kalau kita sikit lagi, ya, mungkin kita perlu tambah sikit gas. Yang tua-tua ni memang dah habis gas. Semangat ada, tapi kita kena gabung dua-dua kekuatan. Yang muda gabung dengan yang tua. Lebih yang tua ialah pengalaman, lebih yang muda tenaga. Bila nak pasang bendera, yang tua boleh suruh atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Yang kena panjat orang muda lah. Jangan suruh orang tua panjat. Orang muda lah panjat. Orang tua kata atas lagi, atas lagi, atas lagi. Orang muda tengok, ya, dia naik geram juga. Ya.
kena gabung yang tua, yang pengalaman yang lama dengan yang tua, yang muda, yang semangat, yang berkobar-kobar. Macam kita masak sayur pucuk paku. Pucuk paku kena muda, kelapa kena tua. Hasil gabungan itulah baru sedap. Pucuk paku, ya, masak lemak. Gabung dua tu. Ingat ya, nanti balik beritahu isteri, ustaz beritahu yang tua kena gabung yang muda baru dapat kuat. Tidur luar malam ni. Sebab itu dalam jamaah kita perlu beri ruang. Kita perlu beri ruang untuk melihat potensi-potensi kita. Hari ini kita bukan bicara untuk jadi pembangkang. Hari ini kita bicara untuk jadi kerajaan memerintah negara. Kita perlu lengkapkan bukan saja di kalangan tokoh-tokoh, yang ada di kalangan ahli-ahli parti, teknokrat, tokoh-tokoh ilmuwan kita, ahli-ahli akademik, pakar-pakar dalam pelbagai bidang, perlu dikombinkan, perlu digabung satukan, menjadikan suatu gabungan yang kuat untuk dilihat kemampuan kita bagi menerajui kerajaan insya-Allah. Sahabat-sahabat dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, PAS Pusat telah pun meletakkan supaya dalam mood bersiap sedia menghadapi raya, sebagaimana kata pengurusi, boleh diadakan pada bila-bila masa. Maka kerana itu, dalam bulan 8 ini dan awal bulan 9 selepas muktamar, Lujnah Pemerkasaan Parti akan turun melihat, memantau kesiapsiagaan seluruh jentera parti bagi menghadapi peraya ke-15. Bagi PAS, kita menyedari keperluan untuk umat ini bersatu, bukan dalam kerangka pilihan raya semata-mata. Penyatuan umat ini hendak dilihat dalam kerangka yang besar, kan diperintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kita melihat bahawa penyatuan semua parti-parti yang punya matlamat cita-cita yang sama ini perlu duduk bersama. Kita mengakui bukan mudah ya, dalam menghadapi pilihan ini, tapi insya-Allah kekuatan jentera kita dalam Perikatan Nasional, PAS bersama dengan Bersatu, bersama dengan STAR dan parti-parti lain, 4-5 parti dalam gabungan Perikatan Nasional, kita lihat kita mendapat lonjakan undi sokongan daripada pelbagai pihak dalam peraya di Melaka baru-baru ini. Walaupun belum mencapai kemenangan, setengah-setengah tempat kita dapat lonjakan lebih pada 100% undi. Ya, demikian juga kita tengok di Johor. Ya, dan ini walaupun Barisan Nasional dia menang, tapi dia menyedari hakikat bahawa gabung semua pembangkang yang tidak menyokong Barisan Nasional, kemenangan itu hanya bersifat kemenangan yang bukan majoriti, yang minoriti. Ya. Apatah lagi dalam pilihan umum nanti, pengundi baru akan masuk dalam sistem kita, akan mula mengundi, dan jumlah mereka ini sangat relevan menentukan suasana corak keputusan pilihan yang ke-15. PAS ingin mengambil kesempatan untuk menyeru anak-anak muda, pengundi-pengundi pertama 18 tahun yang daftar. PAS menyokong anda semua sebagai pengundi, sebagai calon pun. Maka kan itu kita harus yakin ruang yang ada ini mesti dimanfaatkan sepenuhnya untuk anak-anak muda melihat kemampuan PAS bersama dengan rakan kita dalam Perikatan Nasional untuk menerajui kerajaan kita insya-Allah. Kita mengambil alih kerajaan dalam keadaan kita berdepan dengan COVID-19. Cabaran ekonomi yang sangat teruk. Situasi ini bukan mudah dalam mentadbir kerajaan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, kita PAS sebagai salah satu parti yang duduk dalam kerajaan, kita berperanan. Walaupun kita hanya 18 dengan 3 orang menteri dan 5 timbalan menteri, alhamdulillah, ini marhalah ta'aruf supaya rakyat kenal bagaimana PAS menerajui dan mentadbir kerajaan di peringkat pusat dan negeri-negeri. Mungkin negeri Kelantan, Terengganu telah lama mereka rasai nikmat tersebut.
Tapi di peringkat kerajaan persekutuan, kita perlu membentangkan, mengarus perdanakan peranan ahli-ahli parlimen PAS, menteri-menteri dan timbalan menteri yang diamanahkan dalam kerajaan persekutuan sekarang, bersama dengan jentera pentadbiran kerajaan persekutuan sekarang. Kita terus bersama-sama untuk mendukung mandat yang telah diberikan ini, dan insya-Allah kita harapkan pilihan Kerimlah nanti kita akan nobatkan kemenangan, dan saya mendoakan Melaka akan turut menyumbang kepada kemenangan kita dalam Pilihan ke-15 pada kali ini. Kehadiran tuan-tuan sekalian dan semangat yang ditunjukkan ini meyakinkan saya bahawa Melaka telah bersedia untuk hadapi Pilihan ke-15. Mudah-mudahan malam ini juga kita akan melancarkan PAS pilihanku. Kita juga melancarkan jentera, dan tadi kita telah melancarkan tabung untuk persiapan pilihan raya. InsyaAllah sebagai tambahan denak, saya sumbang 10,000 untuk pilihan raya Melaka pada malam ni, insyaAllah. Itu denak ya tuan-tuan, denaknya, denak. Denak jangan sembelih, mati denak langsung tak dapat yang lain. InsyaAllah saya yakin semua kita ada saham, ada sumbangan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ar-barakatullah, saya dengan ini merasmikan himpunan ilmu petugas-petugas parti pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Seri Ustaz Tuan Haji Ibrahim Tuan Man. Rasa terus semangat dengar ada sumbangan 10,000 Oh. Terus tak nak balik. Jangan balik. Dah isytiharkan kan? Jangan balik. Tunggu sampai habis. Kalau tak dapat nanti. Okey, sebelum kita meneruskan agenda kita, ada beberapa pengumuman yang diminta. Pemilik kenderaan Izora MCR 8334 minta alih kenderaan, dan MAD 7340 menghalang lalu lintas. Mohon alihkan kenderaan. Okey, seterusnya majlis. Tapi dah umum tadi 10,000. Saya pun nak umum juga tadi yang sumbangan sebelum kita bagi terus kepada agenda, kita pun nak umum juga sumbangan tadi. Sebenarnya tak cukup nak round kali kedua ni, sebab pengarah dah cuit saya tadi. Minta round kali kedua. Kutipan setakat hari ini, pusingan yang pertama. Pusingan pertama RM10,221 dengan plus $5. $5. Takbir. Dah takbir kuat, kita jalan sekali lagi. InsyaAllah kita tak sampai lagi tu. Jalan sekali lagi. Seterusnya majlis menjemput. Yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS, diiringi Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Haji Zulkifli bin Haji Ismail, Pusujaya PAS Negeri Melaka, untuk gimik pelancaran Jentera Pilihan Raya PAS Negeri Melaka sesi 2022. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Boleh? Kenapa? Sekali terus jangan duduk dulu kepada Dev terhormat.
Diminta untuk kekal berdiri di situ untuk tetamu. Kita minta tayangan montaj. Duduk dulu. Tayangan montaj. Panjat UKP. Kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam kekal dipertahankan. Bermula daripada PAS diasaskan, para pejuang PAS daripada kepimpinan sehingga kepada amilin menghadapi cabaran yang tidak sedikit, namun mereka bertahan kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya masa depan negara ini dan umat tergantung sejauh mana mereka itu berpegang teguh dengan Islam atau sebaliknya. Membentuk kepribadian Islam yang berjaya dicapai oleh PAS sehingga dapat melangkah kepada langkah yang seterusnya, iqamatu al-hukumah al-islamiyah, mendirikan sebuah kerajaan yang berdasarkan prinsip pentadbiran Islam. Ujian sesuai dengan tahap keimanan. Ayun nas asyaddu bala'an ya Rasulullah. Sahabat tanya Nabi, siapakah di kalangan kami ya Rasul yang paling hebat diuji oleh Allah? Siapa dia? Al-Anbiya. Nabi kata, Nabi-Nabi lah yang paling hebat diuji oleh Allah. Summal amsalu fal amsal. Kemudian mereka yang mengikuti Nabi dan mereka mengikuti orang mengikuti Nabi Muhammad. Demokrasi pilihan raya ni maknanya rakyat diberi peluang untuk memilih siapa pemimpin dia. Semua negara dalam dunia, rakyat yang berpelajaran gunakan demokrasi untuk rakyat mengajar pemimpin bila pilihan raya. Beri mandat pada kami, beri kepercayaan pada kami. Kami dah tunai dalam masa kita menentuk sekejap saja. Kita buat, kita nak sambung lagi, beri peluang. Kita bukan parti yang berjanji, parti yang menunai, yang membuat, yang melaksanakan. Dan perjuangan maju ke hadapan dan kemenangan Islam berlaku di negeri Melaka ini dan dalam skala yang besar berlaku di negara kita ini, insya-Allah taala. Terima kasih diucapkan dan juga tahniah kepada yang melaksanakan montaj ini. Seterusnya iaitu kita menjemput sekali lagi Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS, Datuk Seri yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, bersama diiringi oleh Al-Fadhil Tuan Guru Haji Ustaz Zulkifli Ismail, Peserta PAS Negeri Melaka, dan Tuan Asri bin Syed Abdul Aziz, Pengarah Program Himpunan 5K bagi pelancaran PAS Pilihanku 4.0 peringkat Negeri Melaka. Mohon ada sedikit gimmick ke
Dia ni kan? Tak ada nota dia. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya kami, Jentera Pilihan Raya PAS Malaysia, dengan sesungguhnya berikrar untuk bangkit bersama penyatuan ummah, mempertahankan perjuangan Islam demi Malaysia sejahtera. Maka sesungguhnya kami bertekad, pertama, mendukung kerjasama politik pilihan raya. Kedua, memantapkan jentera pilihan raya. Ketiga, mempertingkatkan kemahiran. Keempat, komited dan patuh kepada arahan parti. Dan kelima, mendukung misi PAS dominan di Putrajaya. Maka sesungguhnya kami berjanji akan terus memikul tugas dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan dan kesatuan hati, demi memastikan kemenangan bergaya PAS dalam pilihan raya umum ke-15. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kemantapan dan penyatuan untuk kami. Limpahilah rahmat-Mu dan bimbinglah perjuangan kami. Berkatkan kuasa-Mu, lemahkan musuh-musuh kami. Maka menangkanlah perjuangan Islam demi menjulang Malaysia sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Up. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Sabki bin Abdul Samad di atas pimpinan ikrar tadi. Dimohon kepada yang berada di hadapan boleh balik ke tempat asal. Bukan balik, duduk tempat asal. Terima kasih kepada semua pemegang-pemegang panji bendera. InsyaAllah jangan balik dulu sebabnya kita ada sesi bergambar nanti hujung. Jadi saya mohon, majlis belum habis lagi, belum tasbih kifarah dan suratul az jadi mohon ke depan lagi. Minta tenang Dengan selesainya penyerahan bendera dan juga ikrar tadi, kita menjemput pengarah program Tuan Asri bin Syekh Abdul Aziz mengiringi Tuan Guru Ustaz Haji Zulkifli bin Ismail untuk menyerahkan sedikit cenderahati sebagai tanda ingatan dan juga jasa dikenang sudi hadir ke bumi Melaka untuk yang berbahagia Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim bin Tuan Man. Dengan ini dipersilakan. Itu tanda ummah.
kasih kepada pimpinan yang hadir dan juga menyampaikan. Ada beberapa perkara dan pengumuman untuk kepada semua para hadirin penyokong dan pendukung serta ahli PAS. Yang pertama, ceramah umum. Ceramah umum pada 28 Ogos 2022 di pekarangan Dataran Istiqamah Durian Tunggal yang akan dihadiri oleh Ustaz Abdullah Hussein, Pusjaya PAS Johor, dan juga saudara Muhammad Zaid bin Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengaraya PAS Pusat di kawasan dan anjuran PAS kawasan Alor Gajah. Dan juga untuk makluman kepada para hadirin hadirat yang ingin pergi ke muktamar pada September ini, kita ada menyediakan bas dan boleh berjumpa dengan saudara Zainuddin Latif yang berada di belakang untuk menerima pendaftaran yang nak pergi ke muktamar, atau lebih dikenali dengan SMIT. Dengan berakhirnya penyampaian cenderahata tadi, berakhirlah himpunan kita pada malam ini. Pungutan derma tetap istiqamah tak berganjak RM10,221. Dengan berakhirnya program tadi, saya memohon ribuan ampun dan maaf jika terdapat sebarang kesilapan sembahyang mengecarakan perhimpunan pada hari ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Biarlah Tuhan membawa ilmu, benalah bangsa, bangunkan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup himpunan kita pada hari ini dengan suratul As dan tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada sekejap, kita ada gambar bersama kepimpinan. Jadi kita mohon yang ada kat sini duduk terus. Jangan berganjak, yang ada di luar masuk untuk memenuhkan. Kita nak apa? Kita nak ambil gambar bersama kepimpinan kita. Dan kepimpinan Dewan Harian minta ke depan bersama. Ada permintaan daripada panitia kita berdiri. Bagi nampak sebab kursi belakang dah banyak kosong. Kita nampak berdiri.